Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita akan mendengar kelebihan seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Hisham bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Hisham bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sahabiyun fadilun qadimul islami, seorang sahabat Nabi yang mulia, antara yang terawal masuk Islam. Aslama wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa hajara ila al-Habasyah. Beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah. Wahajara ila al-Habasyah, dan kemudian beliau berpindah ke Ethiopia. Thumma qadima Makkah hina balaghahu hijratan nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati liyuhajira ilaihi fahabasahu qaumuhu. Setelah beberapa bulan beliau berada di Al-Habasyah di Ethiopia, beliau kembali ke kota Makkah setelah mendapat berita yang Nabi SAW akan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia ni asalnya pindah ke Ethiopia, duduk beberapa bulan, lepas tu dengar dapat maklumat Nabi akan berpindah ke Madinah. Dia pun balik semula ke Madinah dengan harapan untuk berhijrah bersama Nabi ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab kalau nak terus daripada Ethiopia ke Madinah memang jauh gila lah. Tak nak dia kena ada kawan. Bila dia balik ke Makkah, fahabasahu qaumuhu, dia ditangkap oleh kaum dia. Falam yatamakkan min al-hijrati, dan dia tak boleh nak berhijrah illa ba'dal khandaq, setelah peperangan Khandaq. Mana lepas tahun 5 hijrah barulah Allah Ta'ala mengizinkan beliau berhijrah. Lama duduk dekat Mekah. Dia dipenjarakan di kota Makkah dan akhirnya berhijrah ke Madinah setelah peperangan Khandaq pada tahun 5 hijrah. Wa kana asghara sinnan min akhihi Amr bin Al-As, dan beliau merupakan adik kepada Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Istashhada bi Ajnadin, beliau gugur syahid dalam peperangan Ajnadin.
Ajnadin, sebuah lokasi di Palestin, bumi Syam, yang merupakan bumi perebutan antara tiga agama, Islam, Kristian dan juga Yahudi. Dan kita benar maklum peperangan yang berlaku di Palestin sekarang ni. Nanti anak ulas, akhir nantilah sebagai sikit ulasan, taklah teori mana pun, biasa-biasa je. Beliau gugur syahid di Ajnadin, sebuah lokasi di Palestin. Wa kana qad ra'a fil muslimin ba'd an-nukus fa'alqa al-mighfar an wajhi wa ja'ala yataqaddam fi nahr al-adu wa yusih ya ma'shar al-muslimin ilayya ana Hisham bin al-As amin al-jannati tafirrun hatta qutila. Dalam peperangan Ajnadin ni di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ketua mujahidin ketika itu ialah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau apabila melihat sebahagian di antara tentera Islam ni macam lemah ataupun nak berundur, mungkin dengan sebab bilangan tentera Rom yang ramai, tentera Kristian yang ramai, lalu fa'alqal mighfar an wajhi, dia pun buang topi besi yang dia pakai tu, lalu dia mara ke hadapan dan dia kata, wahai tentera-tentera Islam, mari berkumpul bersama-sama dengan aku. Adakah kamu nak melarikan diri daripada syurga? Syurga di hadapan kita, nak lari ke mana? Syurga? Sikit lagi kan. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita baca sirah sahabat Nabi ni, ada di kalangan sahabat Nabi yang Allah Ta'ala bagi berita gembira lebih awal sebelum dia syahid. Contoh seperti Sayyiduna Anas bin Nadir, pakcik kepada Anas bin Malik, yang dia ni masa dalam peperangan Uhud, dia bau syurga di belakang bukit Uhud. Dia dapat bau syurga tu, maka dia kejar bau tu dan lawan dengan tentera kafir sampai beliau gugur syahid. Dan bila beliau gugur syahid, para sahabat tak cam dia, hancur. Mayat dia boleh kita katakan hampir-hampir hancur. Muka dia hampir-hampir hancur. Orang tak kenal. Tak kurang daripada 83 tusukan tombak pedang yang berada di tubuh badan Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya jenazah beliau dikenali oleh adik perempuan dia sendiri dengan melalui dia tengok jari. Dia tengok jari, ni jari abang aku ni, confirm abang aku. Itu antara contoh sahabat Nabi yang Allah kurniakan dapat bau syurga sebelum beliau masuk syurga. Dan begitulah para sahabat Nabi yang lain. Kalau kita masih ingat kisah Sayyiduna Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang berani, yang hebat, yang tak pernah miss mana-mana peperangan bersama Nabi SAW. Tetapi apabila berlakunya peperangan Mu'tah di Jordan menentang tentera Rom, yang mana tentera Rom seramai 200,000 bala tentera, dan tentera Islam hanya 3,000. Hari ini di Gaza, maklumat yang kita dapat tadi, tentera Israel dikerahkan seramai 100,000. Dulu tuan-tuan, kalau 200,000 tu hanya tentera saja tau, tentera berkuda, ataupun tentera berkuda dengan tentera berjalan kaki, dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, dengan kapak, dengan perisai. Gitu dulu. Sekarang 100,000 tu tentera, tak campur dengan jet pejuang, tak campur dengan dabbabat, kereta kebal, kereta perisai, pelancar roket, helikopter, apa nama, kapal laut, jadah apa semua. Sama sekarang kan. Makna lagi dahsyat lah kau nak kiranya. Dan tentera Islam, sebagaimana biasa, kebiasaannya tentera Islam bilangannya lebih sedikit daripada tentera musuh ini. Tapi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah kata, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kathiratan biiznillah
wallahu ma'as sabirin. Allah kata betapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah, dan Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita doalah pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada saudara seagama kita yang sedang berjuang berjihad di bumi Gaza, insya-Allah. Amin. Abdullah bin Rawahah, tuan-tuan, bila tengok tenterum yang ramai tu, dia bersumpah dengan dirinya, aqsamtu ya nafsu latanzilanna aw lataqtulanna. Aku bersumpah dengan diriku, aku paksa engkau turun untuk menentang musuh ataupun kau akan dibunuh. Makna masa tu dia rasa bagi taraddud, teragak-agak, nak lawan ke tak nak lawan ke tak nak. Sebab apa? Tengok bilangan tentera musuh terlalu ramai. Itu sehebat Abdullah bin Rawahah yang pada malamnya qiyamul lail, dan seorang sahabat Nabi yang paling kuat berpuasa. Dan ketika beliau gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, beliau baru berbuka puasa. Maknanya dia puasa, tengah perang tu puasa lagi. Orang macam tu hebat, tuan-tuan. Bila melihat tentera musuh ramai, ada rasa gerun, ada rasa takut. Itu orang yang dah biasa perang. Agak-agak kalau muka kita pergi perang macam mana kat, tuan-tuan? Macam? Boleh? Kau nak angguk pun tak confident. Angguk je lah. Boleh Ustaz. Boleh apa? Boleh belah. Gitu. Kan? Minta Allah selamatkan kita semua daripada segala musibah. Amin. Dan akhirnya Abdullah bin Rawah gugur syahid. 3,000 tentera Islam, tuan-tuan, menentang 200,000. Berakhir dengan kemenangan moral bagi tentera Islam. Berapa ramai yang syahid di kalangan tentera Islam dalam peperangan Mu'tah di Jordan? Hanyalah 12 orang sahaja. Peperangan berlanjutan selama hampir 7 hari. 7 hari perang, 200,000 lawan 3,000. Yang syahid di kalangan tentera Islam hanya 12 orang. Manakala di kalangan tentera Rom, yang mati dibunuh sampai 3,350 orang. Kau tengok betapa beraninya tentera Islam zaman tu. Dan setelah diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Khalid? Laqad quti'at 9 asyafin fi yadi athna'a ma'rakati Mu'tah. Khalid bin Al-Walid, tuan-tuan, dalam peperangan Mu'tah menggunakan 9 bilah pedang. Dan 9 bilah pedang tu patah belaka. Kau bayang betapa kuatnya sahabat ni, betapa kuatnya diorang. Patah bang pedang tu. Kau bayang, kau ni faham kejap aku cakap apa ni? Ini bukan pedang kayu bang oi. Ini bukannya kau beli barang dekat Shopee. Ini pedang kau tu. Pedang diorang ni bukan calang-calang. Patah 9 bilah pedang. Itulah dia kata darah keberanian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yang alhamdulillah pada hari ini terus menyerap di dalam tubuh badan para mujahidin yang berada di bumi Palestin, di Gaza. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-ard la yadurruhum man khazalahum wa hum 'ala aduwwihim qahirin. Qalu aynahum ya Rasulullah? Qala fi Baitul Maqdis wa fi aknaf Baitul Maqdis. Nabi kata, la tazal, sentiasa ada satu kumpulan di kalangan umatku. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sentiasa ada, la tazal, sentiasa ada sampai kiamat, satu kumpulan di kalangan umatku, zahirina 'alal ard, Allah berikan kemenangan kepada mereka. La yaduruhum man khazalahum, dan mereka tidak akan dimudaratkan kalau orang tak nak support mereka, tak nak bantu mereka, seluruh dunia meninggalkan mereka. La yaduruhum, Nabi kata, mereka tidak akan dimudaratkan. Wa hum ala aduwwihim qahirin, dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Gaza walaupun dikepung keliling-keliling barran wa jawan wa bahran, daratan, lautan,
udara disekat belaka. Tapi pelik, macam mana diorang boleh mencipta peluru berpandu, kan, peluru roket. Anak tak tahu berapa banyak koleksi dia simpan dalam tanah tu. Hari pertama je 5,000 bang. 5,000 koleksi, kau bayang. Aku rasa 5,000 tu sama ke tidak dengan kekuatan anggota tentera kita kat Malaysia ni, kan? Mungkin kurang, mungkin lebih, Allahu alam. Tapi nak bagi tahu, Brigade Al-Qassam ini memang dah lama buat kerja. Dah lama. Tapi dari mana dia dapat belerang, daripada mana dapat sumber besi tu, wallahu alam. Beberapa tahun dulu lepas, dari satu dokumentari di Al Jazeera, anda tengok, tajuk dia, Allah, apa tajuk dia? Bukan Ma Khafiya A'zam. Dia orang ada dokumentari, ada tajuk-tajuk yang special. Lebih kurang macam tu lah tajuk dia. Bagaimana satu pasukan Al-Qassam ni, tuan-tuan, anda rasa mungkin 3-4 tahun lepas kot, satu pasukan Al-Qassam ni, diorang menyelam dekat kawasan lautan yang tak disekat oleh Israel. Menyelam bang, diorang jumpa bangkai kapal peperangan dunia keberapa, Allahu alam, British punya. Dan diorang berjaya membawa naik peluru-peluru meriam yang masih aktif. Kata faham kan? Peluru-peluru meriam yang masih aktif. Dan dia kata setiap peluru tu boleh menghasilkan banyak bahan letupan. Dia kata ghanimah yang cukup besar. Punya dahsyat dia orang ni. Kalau kita bang jumpa harta karun macam tu, memang kau tinggal lah, kau tak ambil. Dia orang ambil. Itulah orang kata nak meneruskan jihad, nak orang kata menambah lagi stok simpanan senjata dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala bagi melalui diorang jumpa peluru-peluru, bom-bom yang masih lagi aktif, hasil daripada kapal perang British yang tenggelam pada peperangan Billy, wallahu alam. Diorang anda tengok video tu, dia bawa naik atas. Lepas tu diorang memang gani lah, kan. Bom-bom tu dia welding, dia gergaji dia. Kalau kita mampu tak pakai macam tu, dia nak keluarkan balik belerang tu, belerang aktif tu, tak berkarat kan. Jadi buat kita usaha. Kalau kita memang tobatlah tak buat gitu kan. Ala kulli hal, Nabi kata la yadurruhum man khazalahum. Mereka ini tidak akan dikalahkan oleh musuh. Maka sahabat tanya, ainahum ya Rasulullah? Di manakah mereka ya Rasulullah? Nabi kata apa? Hum fi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan berada di sekeliling Baitul Maqdis. Maka tak lain dan tak bukan, itulah para mujahidin yang sedang berjuang berjihad di bumi Al-Aqsa pada hari ini. Dan insya-Allah an-nasru qaribun biiznillah, kemenangan hampir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Takbir. Macam itulah bagus korang ni. Setengah-setengah surau aku takbir bodoh je. Nampak sangat tak ada telur, betul tak? Penakut. Orang kita ni ada satu stesen televisyen, tak nak sebut mana punya stesen, atas sebab-sebab keselamatan. Kan, dia orang kata dia orang nak buat program Islam tapi tak berapa Islam. Dia ada apa tu? Program Islam tapi tak berapa Islam. Mana Islam gitu-gitu je. Islam apa benda, liberal jadah apa aku tak tahu. Tak macam tu. Dan dipahamkan lagi, tak dibenarkan sebut perkataan jihad. Bapa jihad tak sebut. Kau panggil bapuk mengajar lagi bagus kat situ. Jihad tak nak sebut. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Al-jihadu madin ila yaumil qiyamati. Jihad akan berterusan hingga hari kiamat. Akan berterusan hingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan semua, balik ke cerita kita yang anda sebut tadi, bagaimana kebiasaannya mana-mana peperangan antara tentera Islam dengan musuh ni, kebiasaannya tentera musuh jauh lebih ramai nak banding dengan tentera Islam. Kita ni, tentera Islam ni, Allah Ta'ala berikan bantuan dengan para malaikat. Allah kata apa?
إذ يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم. Allah berikan bantuan kepada tentera Israel dalam peperangan Badar dengan 5,000 malaikat turun, dan Allah kata penurunan malaikat itu merupakan berita gembira untuk orang Islam, bukan untuk kemenangan, untuk gembira, untuk kegembiraan. Sebab apa? Sebab kemenangan hanyalah daripada Allah, bukan daripada malaikat. Allah kata apa? Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta malaikat pun tak boleh buat apa kalau Allah tak izinkan. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dicampak dalam api oleh Namrud, masa terbang nak masuk ke dalam api tu, tiba-tiba Jibril muncul. Jibril kata, "Ya Ibrahim, ana Jibril, alaka hajatun?" Wahai Ibrahim, aku Jibril, adakah engkau perlukan pertolongan? Yang offer tu bukan malaikat yang prebet ni kau tu. Malaikat general, kenal paling tinggi kau tu tak? Paling tinggi. Jibril alaihi ra'isul malaikati. Ketua segala malaikat offer kepada Nabi Ibrahim. Alaka hajatunya Ibrahim? Adakah kau perlukan bantuan wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim ketika dalam, orang kata on the way nak masuk dalam api tu? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun kau, aku tak perlukan bantuan, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik wakil. Itulah kehebatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan fikir, siapa sangka kan bagaimana Al-Qassam tu boleh buat satu serangan mengejut, baghtah, mengejut. Israel, Mossad yang terkenal dengan kepakaran, kecanggihan intelijen, peralatan yang paling canggih, tahap dewa kau tahu tak? Peralatan dia canggih gila. Oh, dia orang kalau bab bunuh orang, bab kidnap orang, bab pedajai orang, dialah kepala pengat yang kau tahu tak? Celaka haram jadah, laknatullah Yahudi ni tuan-tuan. Tapi subhanallah, Allah butakan mata mereka. Ke masa serangan berlaku pada pukul lebih kurang 6 pagi waktu Gaza. Waktu kita lebih kurang pukul 2.30 lepas Zuhur, lebih kurang macam tu. Mengejutkan. Kan dia buat serangan serentak. Yang roket tu 5,000, lepas tu yang paraglider tu kan. Itu dengan yang serangan darat pula. Darat tu pula cowboy je pakai motor je, kapcai je bah. Dengan adalah jeep, beberapa buah jeep kan. Tapi subhanallah, macam mana Israel boleh nyenyak tidur pagi tu, mentang-mentang lah weekend cuti. Bodoh benar tentera diorang. Aku rasa tak adalah askar paling bongok di dunia Israel. Israel koyak kau tahu tak? Memang dalam Taurat kata, dalam Taurat lah, Taurat yang diorang ubah tokok tambah, dia kata apa? Israel ini Jaishun la yukhar. Ya, Jaishun la yukhar. Tentera yang takkan dikalahkan. Kau tak dikalahkan. Tak kucing. Kan? Bagaimana subhanallah kecerdikan para mujahidin. 5,000 roket. Apa jadah nama Skydome, jadah apa Israel tu, kelang kabut, tak ada nak ditek. Kena pula dia serangan paraglider tu. Paraglider tu pula dia punya paras terbang dia tu tak boleh nak detect oleh radar. Radar bolehlah detect roket ke, jet ke, heli ke. Kena dia main paraglider tu, jam terus. Tahu-tahu lagi di depan rumah. Ambil kau depan rumah. Kan? Lepas tu macam mana para mujahidin boleh pecahkan kawat, bukan kawat macam tempat kita bang. Israel dia buat dinding tu berapa lapis kau tahu tak? Dengan keluli dia punya besi tu bukan sebarangan besi. Lepas tu dia boleh detect bunyi, detect sentuhan, detect bayangan. Terus dia hantar ke dia punya makhluk, dia punya apa tu, pusat dia, ada pergerakan dekat kawasan ni. Dia detect terus. Tapi itu semua ciptaan manusia belaka. Manusia belaka. Allah kata, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama." Bukanlah engkau yang melontar wahai Muhammad ketika engkau melontar, tetapi Allah
kan, yang memberikan sasaran yang tepat. Subhanallah. Akhirnya ratusan yang terkini yang kita dapat maklumat, bukan ratusan, tentera Israel yang terbunuh cecah 1,000 orang. Paling buruk dalam sejarah perang Israel, paling buruk. Last diorang kena 1973, peperangan dengan negara-negara Arab ketika itu. Tapi itu negara Arab, Mesir, Syria, diorang ada kelengkapan tentera canggih tuan-tuan masa tu. Tapi taklah turut mana pun yang akhirnya diorang buat perdamaian dengan Mesir, lalu berlakulah perjanjian Camp David yang siapa nama Anwar Sadat, nama Anwar juga, Anwar Sadat nama dia, yang akhirnya menggadaikan Semenanjung Sinai diserah kepada Israel. Akhirnya beliau habis orang tua tu. Yang anda tengok dekat Al Jazeera, semua pengkritik bahagian ketenteraan dia kata apa? Paling buruk dalam sejarah Israel. Paling buruk tuan-tuan. Bunyamin Netanyahu ni dah tak tahu buat apa dah. Terperanjat. Dan sekarang ni pun dia kata, tentera Israel kelam kabut, tak tahu nak pergi tang mana, nak attack tang mana, nak pergi, tak tahu, caca marbah habis. Itu yang dia tak tahu nak buat apa, lala dia bomnya ikut dan kan. Yang terbaru kena bom apa dia? Masjid Muslim Care. Masjid yang Muslim Care Malaysia buat dengan derma orang ramai, tonton derma 2013 siap masjid tu. Alhamdulillah, masjid yang cukup cantik, yang tersegap indah, ribuan orang semayang kat masjid tu. Akhirnya pada semalam kemarin dibom oleh puak-puak Zionis laknatullah. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagus dia rakyat Malaysia kata apa? Tak apa, kita bina masjid yang baru insya-Allah. Takbir. Kita ni kalau bab duit jangan berkira. Orang dekat sana habis nyawa kau tahu tak? Ada seorang hamba Allah, anak pernah jumpa dia masa mula perang kat Syria dulu. Masa kita cek bantuan, ada orang ni anak jumpa macam-macam masa bagi derma tu. Ada orang dia bagi derma, dia kata apa tahu pasal nak bagi tu. Ada orang ni dia kata, Ustaz, confirm ke derma ni sampai ke Syria? Confirm ke Ustaz? Confirm ke? Anak kata insya-Allah. Okey lah, bagi RM10. Sepak muka kau tahu. Dia punya tanya pun macam soalan mengalahkan perisik Mossad KGB kau tahu tak? Dah lah bagi RM10. Tak bagi contoh geram kat aku. Kan? Kalau bagi RM1 pun sabar kat soalan tu. Ada seorang hamba Allah saya jumpa dekat sebuah surau. OKU. Jalan macam gini, kaki begini kaki dia. Ni, gini, jalan. Gitu kaki. Bukan gini kaki dia. Dia panggil jumpa anak Ustaz. Dia berbagi duit. Saya serahkan pada Ustaz dan saya serahkan pada Allah duit ni. Yang penting saya dah niat, saya serahkan, terpulang pada Allah nak buat apa. Apa macam tu. Dia bagi apa? 10,000. 10,000 tuan-tuan. Itu baru betul. 10,000 bagi serah pada Allah. Tak cakap banyak dah. Ini bagi RM10 soalan mengalahkan KGB. Nampak betul aku. Kan? La hawla wa la quwwata illa billah. Itu tuan-tuan, masjid yang dibina oleh rakyat Malaysia melalui Muslim Care telah hancur dibom oleh Zionis ni tuan-tuan. Tentera yang paling penakut dalam dunia. Paling penakut. Serius aku cakap. Memang tak ada telur lah senang cerita. Telur tu buat aksesori je dia orang ni tuan-tuan. Dan Quran pun sebut, la yuqatilunakum illa min wara'i judur. Ba'sum bainahum syaridun ta'sabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah kata puak-puak Yahudi ni, la yuqatilunakum illa min wara'i judur. Dia takkan berani menentang, melawan kamu, berperang dengan kamu, kecuali di belakang perisai-perisai, benteng-benteng, dinding-dinding. Dia tak berani berhadapan one by one. Tak berani. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, Allah kata. Segi zahirnya, luarannya, kamu tengok mereka macam bersatu. Wa qulubuhum syatta. Sedangkan hati mereka kelang kabut tuan-tuan. Kelang kabut. Macam saya katakan tadi. Kelang kabut. Dan yang terbaru, ada 2 wakil. Daripada Mesir dan daripada Israel sendiri cuba nak buat pertukaran tentera. Pertukaran tawanan perang dengan Hamas. Silap, Hamas kata.
Sebab Hamas sekarang dapat tawanan yang luar biasa ramai. Dulu kalau Hamas atau Qassam ni nak culik seorang tentera pun susah bang. Nak culik diorang pernah berlaku seorang tentera Qassam menculik diorang komando. Pernah berlaku benda tu. Lepas tu seorang tu je. Tapi kali ni meriah gila kau tahu. Meriah gila, ramai pula tu yang diorang tangkap. Aduh, tawanan perempuan pun dapat juga. Itu perempuan jadi hamba sahaya besok tuan-tuan. Ada satu video yang mungkin tuan-tuan tengok kan. Diorang bawa nenek pun kena, nenek Yahudi. Nenek ni tak tahu apa kau tahu tak. Jadi geng Al-Qassam ni bawa naik kereta, naik tu bela dia kata dalam bahasa Arab, dia kata, "Nek, jom kita round bandar." Nenek tu suka sangat round bandar. Sebab apa? Anak dia tak pernah bawa dia round bandar tuan-tuan. Maka Mujahidin Al-Qassam pada hari tersebut bawa nenek tu round bandar dan masuk ke dalam Gaza. Gitu tuan-tuan. Ada seorang nenek pun sama juga. Dia bawa dalam kereta golf tu, round. Nenek tu suka tengok pemandangan kan. Subhanallah. Tuan-tuan semua, diorang cuba buat pertukaran tawanan perang. Tapi apa jawapan Al-Qassam? Dia kata apa? Kami takkan buat pertukaran. Sebab apa? Sebab sekarang Israel tengah kelang kabut yang amat sangat. Tahu kenapa? Sebab Al-Qassam dapat maklumat 80% peluru senjata ini Israel telah beri kepada Ukraine untuk berperang menentang Rusia. 80%. Banyaklah tu bang. Dia nak pertahankan Perdana Menteri Ukraine tu kan Yahudi. Dia sediakan tuan-tuan tengok bagaimana Rusia pula berperang menentang Ukraine. Rusia tu Kristian, Ortodok, Ahlul Kitab, Ortodok. Manakala Ukraine tu pula Yahudi, Zionis. Memang tak anggap tuan-tuan. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tengok pelik kan, kenapa perang Rusia Ukraine tak settle lagi. Padahal Ukraine tu kecil je bang. Kuasa besar Norway Someland je. Kecil senapas je kalau Rusia nak belasah. Tapi kenapa sampai sekarang tak settle? Sebenarnya Rusia bukan lawan Ukraine, tapi Rusia melawan Barat. Seluruh Barat kumpul belaka senjata dia untuk memalukan Rusia. Walaupun Rusia ni ada benda-benda yang kita tak setuju, tapi Nabi dah sebut di akhir zaman nanti tuan-tuan. Di akhir zaman nanti, bila berlaku peperangan besar antara Islam dengan golongan-golongan Ahlul Kitab ini, ada sebahagian besar tentera-tentera Kristian akan masuk Islam bersama dengan para mujahidin. Akan berlaku benda tu. Dan kemungkinan sedang berlaku. Jadi, maklumat yang terbaru, Al-Qassam kata, 80% persenjataan peluru roket Israel ni telah dihantar ke Ukraine untuk berperang menentang Rusia. Jadi, baki yang sekarang ni tuan-tuan, Israel tengah berjimat cermat dan diorang sedang mengejar masa untuk tawar-menawar dengan harapan dalam tempoh tawar-menawar ni, diorang Amerika akan hantar persenjataan yang baru untuk mereka berhadapan dengan Al-Qassam. Al-Qassam, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kamu menolong Allah, pastinya Allah akan menolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini macam khutbah Jumaat lah pula. Belum habis cerita lagi tuan-tuan. Sambung balik ke cerita kita ni. Qala lamman hadamatir Rum, apabila Rom kalah dalam peperangan Ajnadin di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, intahau ila mawdi'in. Tentera Islam ni tuan-tuan pergi ke sebuah tempat, la ya'buruhu illa insanun wahidun. Ada satu kawasan tu tak boleh dilintasi kecuali seorang aja boleh melintas kawasan tu. Tak pastilah sama ada terlalu sempit, mungkin di celah-celah gunung, ataupun ada jembatan kecil yang hanya boleh seorang je lalu. Tak boleh dua. Untuk masuk ke kawasan Rom. Wa ja'alati Rum tuqatil alaihi. Dan Rom pertahankan habis-habis kawasan tu. Kawasan tu kecil, lorong tu sempit. Maknanya kalau ada seorang mujahid lepas, biasanya dia akan mati. Ataupun dia akan bunuh tentera yang menghalang laluan dia.
Qala wa taqaddama Hisham bin Al-As faqatala alaihi hatta qutila. Maka ketika dalam keadaan susah tu, datang sahabat Nabi yang kita cerita malam ni dan bernama Hisham bin Al-As. Dia masuk ke kawasan tu tuan-tuan, dia lawan-lawan sampai beliau gugur syahid. Waqa'a ala tilka thulmah fasaddaha. Kebetulan dekat kawasan tu ada kawasan berlubang tuan-tuan. Bila berlubang, jenazah dia jatuh dalam lubang tersebut. Azan ke? Azan eh? Sini. Sikit lagi eh. Qala faqutila faqatala alaihi hatta qutil. Lalu Hisham bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya gugur syahid. Wa waqa'a ala tilka thulma fasaddaha. Falamma intaha al-muslimu ilaihi habu aywati'uhu al-khayl. Jadi kawasan tu sempit. Bila Hisham bin Al-As syahid, jenazah dia betul-betul jatuh dekat kawasan yang sempit tu. Maknanya kalau Tentera Islam nak lalu, diorang terpaksa pijak mayat sahabat Nabi ni. Dan masalahnya, mayat ni dah terperosok masuk ke dalam lubang. Jadi nak tarik tu bahaya. Kalau diorang tarik, kemungkinan diorang akan kena serang dan sebagainya. Lalu Tentera Islam yang nak masuk kawasan tu dengan kuda dan sebagainya tak berani. Faqala Amr bin Al-As, maka berkata abang dia Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ayuhan nas, inna Allah qad istashhadahu wa rafa'a ruhahu. Wahai tentera Islam sekalian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggunakan kepada adik aku as-syahid dan telah mengangkat rohnya. Wa innama huwa jussatun, dan sekarang yang ada dekat lubang itu hanyalah jussah. Jussah ni anggota badannya dah kosong, tak ada apa. Macam patung gitu orang kata, tak ada apa dah. Roh dah diangkat ke langit, dah masuk ke syurga. Fa'uta'uhul khayl, kata abang dia, maka pijaklah kamu. Pijaklah, lalu. Yang penting boleh teruskan perjalanan. Yang penting boleh teruskan kemaraan. Fa'uta'uhul khayl, kata Amru, maka pijaklah kamu dengan tentera Islam atau dengan kuda-kuda. Summa auta'ahu huwa wa tabi'ahu nas hatta qatta'uhu. Lalu orang mula-mula memijak mayat adik dia ni yang dah tersangkut dalam lubang tu, tak boleh nak ditarik keluar, ialah abang dia sendiri Amr bin Al-As, dan diikuti oleh para mujahidin hatta qata'uhu. Bila dah ramai sangat lalu atas mayat ni tuan-tuan, mayat ni jadi hancurlah bahasa mudahnya, pecah mayat ni ya. Kuda lalu, orang pun lalu. Falamman tahatil hazimah wa raja'al muslimuna ila al-askar, dan apabila peperangan berakhir dan tentera Islam pulang ke kemah masing-masing, kara ilaihi Amr bin Al-As faja'ala yajma'a lahmahu wa a'dha'ahu wa 'idhamahu thumma hamalahu fi nat'in fawarahu wa kana ajnadin awwal waq'atin bainal muslimin wal rum fi sanati al-13 fi khilafati as-Siddiq. Lalu Amr bin Al-As apabila berakhir peperangan Ajnadin, beliau kembali ke lokasi tempat jenazah adik dia. Dia kutip cebisan daging, cebisan mayat adik dia itu, dan diletakkan dalam bekas dan dia semadikan. Dan itulah merupakan peperangan yang pertama antara tentera Islam menentang tentera Rom di Ajnadin yang terletak di Palestin pada tahun 13 Hijrah di waktu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dahulu untuk malam ini, doakan kemaraan para mujahidin Izzuddin Al-Qassam, Jihad Al-Islami, Kataib Al-Aqsa dan seterusnya, yang kita sedia maklum mereka sekarang berkedudukan hanya 10 km dengan Tel Aviv. 10 km ni tuan-tuan dekat sangat dah. Tapi apa strategi mereka? Wallahu a'lam. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala memelihara para mujahidin. Dan kita orang Islam ni tuan-tuan, bagi kita menang kalah ni semua menang belaka. Menang pun alhamdulillah, kalah pun syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah orang Islam. Dia tak macam orang kafir. Sebab tu kenapa orang kafir ni takut sangat perang. Sebab apa takut? Sebab dia takut mati confirm go to hell, go to tak. Kau masuk lubang kubur tu kau kena belasah dengan malaikat. Berbeza dengan para syuhada.
para syuhada bila syahid sahaja, Allah Ta'ala akan letak roh mereka ke dalam burung-burung yang berwarna hijau. Dalam hadis Nabi kata, roh orang mukmin ni tuan-tuan, bila syahid, Allah Ta'ala akan letak dalam perut burung-burung yang berwarna hijau, yang mana burung ini akan berterbangan di sekeliling syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan nak tahu tak syahid ke tidak? Tuan-tuan syahid dulu. Kan? Macam ada berang. Ada berang tuan-tuan? Jawablah, aku lemah betul. Berani kita berani? Takbir! Tuan-tuan semua, kita hari ini jihad dah mati dah dalam jiwa kita. Sebab patutnya minggu ni khutbah Jumaat anil jihad, masiratil jihad, tahriri ardal muqaddasah. Sepatutnya khutbah Jumaat minggu ni semua tumpu jihad sepatutnya. Anda harap-harap pihak-pihak yang berkenaan buat topik jihad minggu ni. Yang baca khutbah juga kena bersemangat jihad. Jangan baca surat khabar. Buat spoil aja. Bau jadi, bau roh jihad tu datang balik dalam badan kita ni. Sampai bila kita ni tuan-tuan nak mati semangat jihad? Sampai bila? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang di Palestin, dia orang ni bukan sekadar semangat jihad, bahkan semuanya bab anashiduhum, semangat lagu-lagu jihad. Kalau tuan-tuan dengar lagu Al-Aqsa, dia kata apa? Al-ardu lana wal-qudsu lana wallahu biquwwatihi mana wajmu'ul kufri qad ijtama'at kay tahzimana lan tahzimana lan tahzimana. Al-ardu lana wal-qudsu lana wallahu biquwwatihi mana وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا الأرض لنا والكث لنا والله بقوته معنا. Itu tuan-tuan, bau semangat jihad tu datang. Ini dengar lagu apa? Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Sepak muka pun tahu. Memang buang karen tahap dewa pun tu. Tuan-tuan, sedarlah. Termasuk yang cakap ni bersedarlah. Kita dah berada di penghujung ketika umat Islam bermandi darah mempertahankan tanah air mereka, Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci mereka. Kita masih lagi leka. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Dan insyaAllah lepas isyak kita akan buat salat hajat, dan salat isyak kita buat kunut nazilah, salat hajat juga. Dan lepas tu kita lancarkan derma kilat untuk kita membantu umat Islam di Gaza, Palestin. Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan kelengkapan bagi orang-orang yang berjihad, sesungguhnya dia juga telah berjihad. Walaupun tuan-tuan jauh duduk dekat alam barzah lah pula. Alam barzah Ustaz. Oi, alam budiman. Alam budiman Ustaz, bukan alam barzah. Kau ni main alam-alam, bukan lemah betul. Walaupun tuan-tuan jauh di alam budiman, tapi insyaAllah subhanallah tuan-tuan, kami akan sampaikan ke bumi Gaza. Dan insyaAllah apa yang dilakukan oleh para mujahidin daripada murabitin al-jihad, tuan-tuan semua dapat share pahala insya-Allah. Amin. Sebab itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa menyediakan kelengkapan perang bagi para mujahidin, sesungguhnya dia juga telah pergi perang. Tuan-tuan semua, inilah orang kata apa? Kurniaan Allah kepada umat Nabi SAW. Walaupun kita jauh ribuan kilometer, tapi kita masih diberikan pahala untuk bersama dengan mereka insya-Allah. Sekian daripada ana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.